peluang untuk kita dapatkan ataupun kita cakap peluang untuk kita buka takaful bisnes kita kepada semua pemilik-pemilik bisnes IKS yang ada di dalam industri kita sekarang ni lah. So kita sedia maklum, maknanya dengan keadaan COVID sekarang ni, bisnes-bisnes yang SME ni sebenarnya masih bertahan kan daripada bisnes-bisnes yang besar. Contoh maknanya kita boleh cakap capital diorang taklah besar sangat. Maknanya contoh macam kedai jahit, gerai menjual makanan. Kita jangan tak tahu sebenarnya gerai-gerai yang macam buka di tepi jalan tu sebenarnya diorang mempunyai cash income yang lebih besar. Iaitu cash money yang orang kata itu sebab dia orang boleh bertahan dalam industri ni. Contoh farmasis, pasar-pasar mini, kedai kopiah. Jadi saya sebenarnya ada dalam saya punya topik ni, kita boleh listkan kedai-kedai ataupun kita panggil target-target kita ni iaitu SME yang kecil dan medium lah. Contoh macam car wash kan, kedai-kedai kopiah. Jadi kedai-kedai macam ni sebenarnya kita boleh throw je. Jadi apa yang saya ini sebenarnya adalah satu bukannya full presentation tetapi dia adalah satu medium untuk kita open case dengan lebih mudah. Which nanti saya akan share juga slide ni untuk kegunaan semua yang kita boleh save dalam handphone kita ataupun dalam iPad kita yang mana kita boleh direct approach orang-orang macam ni. Okay. So sekian kita sedia maklum untuk orang-orang yang ataupun company yang mempunyai SME yang kecil ni, mereka pun sebenarnya mempunyai sasaran ataupun target jualan mereka. Which is sebenarnya itu yang membuatkan mereka bertahan dalam industri. Contoh macam kedai-kedai makan kan, dia tetap juga ada sasaran dan target jualan. Berapa yang dia nak achieve untuk setiap bulan, berapa jualan semualah untuk mengembangkan syarikat mereka. Jadi kita kena tahu juga, maknanya kita punya homework untuk kita dapatkan info tu penting. Contoh katakan kita tengok satu kedai tu dia dah lebih setahun beroperasi. So kita tahu maknanya dia ni maknanya dia dah ada satu cash flow yang baik lah. So kita cakap dengan dia, maknanya bisnes dia ni sebenarnya adalah mesin duit. Mesin duit ni maknanya dia adalah menggunakan 100% bisnes dia untuk menghasilkan income kepada dia. Jadi idea dia sebenarnya adalah untuk melindungi mesin duit ni. Konsep dia. Kita bukakan minda dia untuk konsep bisnes dia adalah mesin duit. Dan kita cakap dengan dia, pemilik ada 3 tanggungjawab besar, iaitu kepada keluarga dia dan kepada bisnes yang dia sedang jalankan dan juga kepada pekerja-pekerja dia. Pekerja-pekerja dia pun kiranya bergantung harap kepada bisnes yang dia jalankan lah. Selalu SME pekerja ni dia tak mempunyai pekerja yang ramai. Tak sampailah 50 macam tu, tak ada. Selalunya bawah daripada 50 orang. Saya pergi terlalu laju ke? So far okay ke? So far okay. Teruskan je. So far okay. Alright. Okay. So sebenarnya kita cakap dengan dia, anda adalah hero pada mereka sebab anda sihat dan berkemampuan. Maknanya berkemampuan untuk meneruskan bisnes dan sihat juga. So ini satu benda yang penting sebab sekarang ni kita cakap dia sihat dan berkemampuan untuk menjalankan bisnes. Jadi anda sebenarnya hero kepada mereka ni tadi. 3 kumpulan ni tadi, keluarga, bisnes dan pekerja. Jadi bagaimana jikalau sakit secara tiba-tiba ataupun hilang upaya kekal? Mungkin puncanya daripada sakit kritikal ataupun kemalangan yang berlaku kepada business owner ni tadi. Ataupun secara tak sengaja ataupun kita panggil kematian mengejut berlaku. Jadi bagaimana dengan nasib keluarga? Dan adakah pekerja-pekerja ni tadi yang setia masih bergantung pada kita ni tadi? Dan macam mana dengan kelangsungan perniagaan yang sedang dijalankan sekarang bila berlaku kematian mengejut kepada owner? Sebab kita kena faham
business sole proprietor ni ataupun enterprise ni, mereka adalah pemilik sepenuhnya kepada syarikat. Jadi jikalau sesuatu berlaku kepada syarikat, bisnes dia orang, maknanya bisnes tu akan freeze sepenuhnya. Bisnes akan freeze. Itu kita penting konsep tu. Jadi apa yang kita nak showkan kat dia sebenarnya satu program gantian dana daripada Zulit Takaful. Yang mana caranya mudah dan berkesan untuk memastikan bisnes anda ni berjalan seperti biasa. Jadi kita cakap dengan dia, adakah berminat untuk kita share dengan idea ni lah, program gantian dana ni. So selalunya bila sampai kat sini kita akan tanya dengan dia lah, program gantian ni memang khas daripada program, saya suka menggunakan perkataan business opportunity program. Sebab dia pun tak tahu pun apa business opportunity program, apa tu dia akan tanya. So kita akan terangkan dengan lebih lanjut lah apa program gantian dana ni. Jadi kita akan cerita dengan dia program untuk objektif untuk kita mewujudkan program ni, yang mana dia membantu peniaga Bumiputera untuk merancang keuangan tadi. Sebab kita tahu bisnes Bumiputera selalunya susah nak bertahan lama. Sebab bila berlaku sesuatu kematian kepada pemilik tadi akan menyebabkan syarikat tu memang akan berkubur lah sekali. Kan? Itulah terjadi kepada syarikat. Contoh yang kita terkenal dulu, Jenama Zaitun, yang memang dulu kita tahu mereka, dia sebenarnya satu bisnes yang dah lama. Jadi pewarisan perniagaan tu penting. Dan objektif yang kedua, meningkatkan aset syarikat. Jadi kat sini kita pun boleh membantu secara tak langsung pengurusan aliran tunai syarikat. Membantu dalam pencairan aset dengan lebih cepat sekiranya berlaku kematian dan hilang upaya kepada pemilik perniagaan. Dan seterusnya akan membantu juga pengurusan cukai syarikat dengan lebih efisien lah. Bab-bab cukai ni sebenarnya kalau boleh saya memang nak elakkan daripada lebih tertumpu kepada tu, sebab mereka sebenarnya tahu apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Kita cuma maknanya akan guide dia sajalah. Maknanya melindungi syarikat daripada bermenan hutang. Ini pun penting juga. Nanti daripada set apa. Dan perancangan kewangan yang kita buat ni adalah cepat, mudah, murah dan pasti. Okay. And then kita tunjukkan Magic Bill. Kalau dalam perniagaan bisnes, Magic Bill pun sebenarnya sangat bermakna. Contoh maknanya jikalau berlaku kehilangan kepada income tadi, which is perniagaan tadi, bisnes. So perbelanjaan operasi, kos untuk pengeluaran, gaji pekerja, inventory stok akan tergendala. Macam mana pula dengan bayaran balik pinjaman modal kepada pembekal. Jadi kita tunjuk kat dia kat sini. Apabila berlaku sakit berpanjangan kepada pemilik tadi, maknanya pemilik syarikat ni adalah sole proprietor. Dia adalah lone ranger lah kita panggil. Mungkin juga dia ada seorang partner ke, tapi maknanya dia sebagai pemilik utama pada syarikat. Berlaku kematian kepada dia. Jadi secara tak langsung account frozen. Maknanya segala operasi dia untuk meneruskan perniagaan ni ataupun tak meninggal pun dia sakit contoh kan. So dia akan tergendala. Pekerja-pekerja pun akan mengalami masalah sebab account bank tak boleh lagi diuruskan. Dan secara tak langsung operasi sepenuhnya akan tergendala dan prestasi syarikat memang akan merundum lah sebab dah tak boleh nak jalan bisnes kan. Dan pada masa yang sama juga bank akan menuntut ataupun kita panggil menarik balik apa saja pinjaman-pinjaman yang kita dah buat. Mana pada waktu ni lah lelungan ke apa ke. Jadi benda ni akan terkesan kepada waris secara tak langsung. Sebab pewarisan ni memang ni waris akan hak mutlak lah sepenuhnya kepada perniagaan tadi. Sebab dia dah tak ada income. Dan pada masa yang sama juga harta sedia ada dia, rumah dia pun mungkin kena lelong. Sebab daripada sinilah mewujudkan masalah tadi. So kita tanya dengan dia, bagaimana cara dia? So cara dia sebenarnya adalah dengan menyertai satu program bersama Zulit Takaful. Jadi anda akan menyumbangkan sejumlah lah kepada program ni.
Yang lainnya datang daripada sumbangan daripada syarikat lain. Kita pool fund maknanya. Cakap dengan dia. So untuk mewujudkan satu dana kecemasan yang serta-merta kepada syarikat tadi. Okay. So kita cakap dengan dia, dana kecemasan syarikat ni, kita ada kasih dia 3 pilihan. Iaitu 3 pilihan ni tadi, pilihan idea, maknanya dana tu boleh bertahan selama 4 tahun. Jika berlaku hilang upaya ataupun meninggal dunia. Ataupun 2 tahun jikalau berlaku sakit kritikal tadi. Ini kira macam pilihan ideal lah. Dan daripada sini kita boleh tahu tahap-tahap kemampuan dia lah. Kalau kata, oh saya nak bertahan selama 2 tahun. So kita boleh tahu lah, daripada sini kita boleh macam dapat satu guideline macam mana kita nak buat quotation dia. 2 tahun contoh, makna bisnes dia boleh bertahan selama 2 tahun untuk pilihan yang ketiga. 3 tahun kalau pilihan yang kedua. So ni satu macam guideline kepada kita lah. Jadi kita beritahu dengan dia, jika berlaku tadi, maknanya kita akan suntikkan modal ni tadi. Bila berlaku tadi, benda ni berlaku kepada pemilik tadi, kita tanya dengan dia, daripada datangnya modal untuk kita nak kukuhkan syarikat, adakah daripada simpanan kita sedia ada? Contoh kita dah sakit, ataupun kita nak jual aset-aset yang kita dah kumpul. Jual harta emas kita yang kita dah untuk family kita kan, untuk sustainkan bisnes tadi. Ataupun pada masa yang sama, adakah kita nak buat lagi pinjaman bank lagi untuk mendapatkan suntikan modal. Jadi kita tanya dia balik, dari mana datangnya modal untuk kita nak kukuhkan balik syarikat yang dah ada masalah ni tadi. Ni kita maknanya kita bukakan minda dia dululah konsep dia. Jadi kita cakap dengan dia, maklumat yang kita perlukan untuk kita buat program ni sebenarnya kita kena ukur di badan sendiri. Sebab setiap syarikat mempunyai kemampuan ataupun keperluan berbeza-beza. Jadi kita cakap dengan dia, berapa anggaran kos operasi bulanan syarikat? Maknanya kita penting, kita sekarang ni nak mewujudkan satu dana kecemasan yang boleh dia beroperasi. Maknanya walaupun dia sakit, contoh operasi syarikat tetap berjalan sebab adanya dana ni tadi. Itu yang pertama. Jadi kita kena tahu anggaran kos operasi bulanan dia berapa. Jadi berapa ramai pula pemilik yang berdaftar untuk bisnes ni. Mungkin dia dengan wife dia contoh, ataupun dia dengan anak dia. Tapi dia adalah main business. Maknanya dia yang sepenuhnya lah. Jadi kita kena tahu entiti macam ni. Maknanya contoh walaupun katakanlah dia sebagai pemilik bisnes tapi dia ada, nama dia tak ada. Contoh dia letak semua anak dia. So yang kita perlu buat sebenarnya bukan dia. Kita perlu buat atas nama anak dia. Sebab anak dia adalah pemilik pada bisnes tu. Jadi penting untuk kita orang kata fact find lah benda ni semua daripada awal. So info-info ni lah yang kita akan dapat untuk kita buat quotation nanti. So kita cakap dengan dia, pernah tak pemilik ni mengidap sebarang penyakit ataupun masuk hospital? Soalan 3 ni sebenarnya lebih merujuk kepada kita nak tahu dia ni sihat atau tidak. So contoh walaupun katakanlah umur dia 40-an tapi dia memang ada penyakit macam-macam. So kita tahu kita tak boleh nak jual apa-apa program dekat dia. Tapi mungkin kita boleh masuk Mumtaz ke, atau mungkin kita boleh masuk TSG tadi, macam TSC tadi, macam tu lah. So kita kena tengok kesesuaian plan juga dekat sini. Bagaimana kita nak merangka nanti presentation dia. Yang keempat, berapa ramai pekerja dalam bisnes. Ini pun penting. Sebab daripada sini nanti, kita mungkin boleh kembangkan lagi quotation kita untuk kita cover juga pekerja dia. Contoh kita boleh kasih PA ke ataupun business ke, contohlah. So benda ni sebenarnya yang kelima tadi, adakah syarikat ada ambil apa-apa pinjaman yang perlu dibayar balik. Ini pun penting. Sebab apa? Kita kena tahu berapa banyak syarikat ni berhutang. Contoh katakanlah dia memulakan perniagaan dengan 100,000 punya modal. Tapi 100,000 tu memang datang daripada bank sepenuhnya yang mana dia kena buat pinjaman. Dan dia tak ada apa-apa backup dekat situ. Jadi dengan jualan dia sahaja yang dia akan buat pinjaman tu. Jadi kita kena secure berapa pinjaman yang dia perlu ada kena masuk dalam harga sum covered yang kita akan buat quotation nanti. Itu adalah maklumat penting lah yang saya dapat orang kata kepingkan kat sini. Info-info ni kita memang kena dapat daripada bila kita fact find tadi dengan klien, dengan prospek kita. Jadi ini saya buatkan satu contoh.
untuk lelaki berusia 40 tahun, wanita umur 40 tahun dengan 2 juta punya protection jika berlaku hilang upaya, maknanya sumbangan dia lebih kurang dalam 20,000 untuk lelaki. So bulanan lebih kurang 1,800 lah. Ini saya buatkan pada term pun boleh ataupun kita buatkan Pro-E pun boleh. So dalam kita designkan program untuk mereka ni, kita tak payah letak pelbagai rider sangat sebab kita lebih nak tinggikan kepada sum cover dia. Tu kalau katakanlah berlaku hilang upaya, meninggal dan ataupun 1 juta jikalau kena penyakit kritikal. Jadi kita tunjukkan dia berapa kos sehari yang dia perlu save kan dekat sini. Dan pada masa yang sama kita tunjukkan nilai matang yang wujud lah dalam program yang kita akan bentangkan nanti pada dia. So ni contoh yang orang kata benda ni sebenarnya nak open mind je dulu. Mungkin benda ni bukan kesesuaian kepada dia tapi maknanya kita tunjukkan satu idea sebenarnya benda ni murah dan kita boleh wujudkan pada dia. Jom cakap dengan dia, sebenarnya syarikat anda ni terpilih dalam program kita which sebenarnya kita mewujudkan satu pekerja baru. Ibaratnya macam kita ambil satu pekerja. Contoh macam tadi kan, 1,800 ni. So ibarat macam you sebenarnya mengambil seorang pekerja yang you bayar 1,800 yang mana dia nanti akan membantu syarikat Encik jikalau diperlukan nanti. Jadi kita kena cakapnya ibarat macam kita ambil pekerja barulah untuk orang kata keperluan syarikat nanti. Ibaratnya. So kadang mindset orang-orang bisnes ni dia akan kata oh saya kena keluarkan duit lagi ni. Mungkin dia rasa macam tu lah komitmen dia kan. Jadi kita kasih idea dekat dia. Sebenarnya apa yang ni adalah ibarat macam kita mengambil seorang pekerja baru. Jadi kita tunjuk kat dia penyakit-penyakit kritikal macam ni contoh 50 penyakit kritikal yang ada di bawah hero. Tapi kita dalam Pro-E pun dia ada 51 penyakit kritikal kan. Untuk bahagian waiver memang dia akan cover untuk 50 penyakit kritikal. Jadi saya share kat sini sebenarnya untuk 50 penyakit kritikal yang ada lah di bawah Zurich Takaful. Maknanya kalau katakanlah berlaku salah satu penyakit ni tadi, dia boleh dapat sejumlah dana tadilah untuk syarikat dia. Jadi kita tunjukkan kat sini sebenarnya apa yang saya share ni dah banyak dah syarikat-syarikat di sana mendapat manfaat. Contoh ni tuntutan yang kita bayar. Contoh daripada konsultan Puan Azah Syari. Ni untuk saya sendiri sebenarnya claim kemalangan MC 4,000 lebih. So jadi ni saya kita tunjukkan dekat dia lah proof-proof yang memang Zurich ada buat pembayaran tuntutan. Sebab kadang-kadang bila tak ada bukti-bukti macam ini pun benda ni macam ni bagus lah. Maknanya kita tunjukkan satu bukti pada mereka lah. Lepas tu kita buka lagi idea jikalau tak ada apa yang berlaku. Sebab selalunya bila saya share dengan mereka dia akan cakap lama ni berapa simpan kan berapa tahun. Okey 20 tahun. Itu kalau saya berlaku sakit lah. Tapi kalau katakan saya tak ada apa berlaku dekat saya, dia akan tanya macam tu juga. So sebenarnya kita cakap dengan dia. Idea sebenarnya untuk mendapatkan duit ni adalah masa. Yang mana kita memerlukan satu alat ataupun instrumen untuk kita berjaya. So maknanya idea jikalau katakanlah tak ada apa-apa berlaku pada tuan, yang mana tuan boleh buat satu cawangan baru ataupun kembangkan lagi legasi yang tuan ada sekarang kepada anak-anak tuan. Jadi sekurang-kurangnya kita akan kasih idea dekat dia bagaimana untuk mendapat cawangan baru kelak. Kelak. So sebenarnya dalam masa 20 tahun, contoh 20 tahun, masa dengan dana. Encik memerlukan masa dan pada masa yang sama encik juga memerlukan dana untuk mengembangkan bisnes. Betul tak? Cakap dengan dia macam tu. So dia akan selalunya akan setujulah, betul lah. Sebab masa je yang menentukan bagaimana dia nak mengumpulkan dana yang cukup untuk kembangkan bisnes dia, untuk buka cawangan lain. So kita kasih idea dekat dia bagaimana nak wujudkan 100,000 tadi dan satu idea untuk dia kembangkan bisnes dia. Macam saya kata tadilah, contoh kalau katakan macam SME ni dia tak perlu modal yang besar sangat untuk dia kembangkan bisnes dia. So kita cakap dengan dia dalam tempoh 1 ke 20 tahun kita wujudkan satu dana 100,000 pada encik. Yang mana
jumlah caruman ni tadi sebanyak 13,000 ataupun 1,100 sebulan selama 20 tahun. Jadi Encik menyindah mencarum 271,000 lah untuk selama 20 tahun ni. Tetapi Encik akan dapat tunai setiap tahun 6,000 Zurich akan bayar kepada Tuan dalam bentuk dividen payment tadi setiap tahun selama 20 tahun. Jadi jumlah yang diterima adalah 120,000. Pada akhir tahun ke-20 dengan 5% dividen payment akhir tahun, saya tunjuk kat sini antara 2 ke 5% lah. Jadi saya tunjuk kat sini contoh untuk 5%. Maknanya dia akan dapat 114,206. Jumlah yang matang ni maknanya dia bolehlah buat satu lagi bisnes. Maknanya kita buka lagi satu cawangan untuk mengembangkan lagi bisnes dia. Jadi idea ni sebenarnya saya buka untuk E20 lah kat sini. Untuk E20 yang kita kasih dividen untuk 6% setahun. Yang ini juga sangat subjektif sebab kita boleh cakap dengan dia. Nama untuk buat ni tak perlu atas nama dia. Mungkin dia boleh letak nama anak dia. Jadi carumannya lagi rendah lah. Maknanya kita cakap dah siap-siap. Okey, Encik ada berapa orang anak yang Encik rasa boleh memberikan satu peluang untuk dia kembangkan bisnes Encik dalam masa 20 tahun. So mungkin dia ada anak berusia 10 tahun ke 15 tahun ke kan. So kita cakap okey, Encik letak atas nama anak ni tadi. So maknanya letakkan nama anak dia tadi, carumannya akan murah sebab dia akan kira ikut pada umur anak kan. So setiap tahun dia tetap dapat 6,000 tadi. So 6,000 tu dia boleh kumpul. Contoh dalam masa 10 tahun dia dah ada 60,000. Contohlah ya. Maknanya dana dah terkumpul dalam masa 10 tahun. Dan 20 tahun dia dah ada 120,000. Dan jumlah matang semua. Jadi maknanya kita tengok anak ni nanti bila dah besar dalam masa 20 tahun, dia boleh ada satu modal yang dia dah automatik boleh kembang, buka cawangan satu, dia uruskan bahagian tu. Sebab dah atas nama dia. Jadi ini satu idea yang saya create jugalah. Bila saya share pada business owner ni, dia orang tertarik dan dia memang tertarik dengan tunai 6,000 ni. Kita cakap dengan dia, 6,000 ni siapa nak kasih? Setiap tahun Encik boleh buat amal jariah kepada bonus pada staff ke, ataupun nak buat apa orang kata makan-makan ke setahun, beri kepada bantuan ke kan, nak beri dana ke, derma ke. Jadi sekurang-kurangnya inilah satu tunai yang Encik akan dapat setiap tahun selama 20 tahun konsisten. Selagi Encik ada dana program yang kami inilah. Jadi inilah yang saya banyak share kepada SME ni tadi. Saya rasa setakat tu saja sharing saya sebab sebenarnya dah habis dah. Last kali ni dia adalah kepada soal jawab lah. Jika siapa-siapa nak bertanya ataupun ada nak kasih idea ke. Okey, ada soalan? Kita buka soalan kepada CMA Farah. Okey, soalan-soalan. Assalamualaikum Puan Farah. Saya ada satu soalan. Hello. Okey, dengar. Okey, mengenai plan yang 100,000 tadi. Yang 6,000 tu memang confirm dapat tak tahu macam mana. Bayar satu lagi. Memang dapat. Nampak lah. Lebih caruman tu memang 1,200, 1,100 tu lah. Ini untuk contoh usia 40 tahun lah lebih kurang. Dia kalau dia tengok pada umur. Okey. Dia lagi muda, lagi murah. Kalau macam dapat tunai 6,000 ni macam rebate untuk dia lah ke atau macam mana? Sebab dia setahun dia bayar dekat 1,100 dalam 12,000 kan. Dia dapat 6,000 dia setengah tu. Okey, sebenarnya apa yang tanya soalan ni? Saya Tuan. Nama apa? Ed. Okey. Dia sebenarnya kena faham produk E20 saja. Itu je jawapan dia. Okey. Kalau kita faham produk E20, Pak Farah menggunakan produk E20 untuk membuat gantian kepada business owner. Jadi
kita kena faham produk yang macam saya share semalam dalam grup. So bagi 8 hari bulan ni produk kita bagi bulangan dah 4% dan 6%. So calculation yang Farah tunjuk kat sini dia punya pulang. So kalau kita buat produk ni, kita boleh bagi sama ada pilihan 4% ataupun bagi pada bisnes. Tapi keyword dia kat sini kena faham produk. Suara bos macam sangkut-sangkut lah. Ya tuan. Suara sangkut-sangkut Ya, putus. Okey, yang penting kita kena faham produk E20. Itu je jawapan dia. Sebab apa? Kalau kita tengok kat slide kat sini, memang Farah bagi orang kata apa, contoh saja. Okey, jadi pulangan ni dan juga caruman tahunan ni berbeza-beza mengikut umur prospek kita. Okey, tapi dia punya keyword dekat sini, kita masterkan produk E20, so kita akan tahu berapa premium dan berapa pulangan yang kita nak bagi. Sebab pulangan kat sini kita boleh bagi sama ada 6% ataupun 4%. Okey, baik, faham. Okey, soalan lain lagi? Bagaimana Puan Farah prospecting hari-hari perniagaan ni? Macam mana? Okey, soalan yang bagus. Saya sebenarnya ada dua approach. Pertama, saya redah. Maknanya saya dah target 2-3 kali pergi kedai tu. Maknanya dia dah cam muka saya lah. Maknanya setiap kali saya datang, mungkin saya beli barang ke, beli sesuatu kedai dia ke. Lepas tu saya terus akan buka idea. Saya akan cakap dengan dia, boleh tak kalau saya sharekan idea business opportunity program? Dia akan cakap, apa business opportunity program tu? Sebenarnya business opportunity program ni adalah satu cara untuk menambahkan kecairan tunai dalam syarikat Encik. Encik ada pemilik syarikat car wash ni ke? Contoh saya approach orang car wash kan. Saya akan cakap macam tu. Dia kata, ya saya ada pemilik ni. So berapa Encik ada pekerja? Saya akan buka macam tu je. Saya kata, dia lah 10 orang. So saya tahu maknanya dia adalah kategori SME yang saya dah pilih. So saya terus ceritalah pada dia, boleh tak kalau saya sharekan satu idea yang mana faedah ni boleh memberikan faedah kepada syarikat Encik untuk buka cawangan baru dalam masa 10 tahun. Boleh lah. So dia akan menarik, dia akan cakap, macam mana ni bank ke? Bukan. Tugas saya sebenarnya, saya nak share idea je untuk pemilik bisnes Bumi Putra yang mana memberikan satu jaminan kewangan pada mereka untuk secure kecairan yang wujud nanti. So dia akan terbuka minda lah. Dia tak nampak pun sebenarnya, saya tak buka pun cerita pasal takaful. Tapi bila end of presentation tu nanti dia akan faham, oh sebenarnya takaful saya dah ada dah. Contoh dia cakap macam tu. Saya kata betul Cik, share dia tu personal. Yang saya nak buat ni untuk bisnes Cik. Tak ada kena-mengena dengan personal Cik. So kat situ sebenarnya kita boleh close lagi. Contohnya lah kita keluarkan minda dia pada dia ada satu program personal yang dia rasa dah cukup dah. Tapi sebenarnya itu adalah untuk family dia. Macam tu. Terima kasih Bang. Okey. Soalan lain lagi untuk Puan Farah. Ada lagi soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nurbainah dari Dr. Intan ya. Saya nak tanya program gantian dana ni kalau untuk sole prop sesuai ke? Dan lagi satu, untuk apa tadi Kak? Ini program gantian dana ni kalau untuk sole proprietor, peniaga tunggal. Memang betul, memang saya buka idea ni adalah untuk peniaga tunggal pun. Peniaga tu, jadi maknanya dia punya dana yang akan didapat nanti kepada waris dia lah, begitu. Untuk waris dia continue business. Betul. Dia idea konsep dia sebenarnya Kak, kita sebenarnya nak buka kerana minda dia saja. Sebab apa yang saya nak share ni sebenarnya adalah untuk buka minda dia, wujudkan satu program untuk cover dia, untuk maknanya khas kepada bisnes dia tadi. Sebab dia adalah sole proprietor, maknanya dia pemilik
Dia sebenarnya orang yang mempunyai business sole proprietor ni, dia bukan macam Sdn Bhd tau. Sdn Bhd macam yang Cik Razmi share tu, dia maknanya kalau katakanlah berlaku sesuatu kepada owner pun, kalau katakan dia ada 2-3 shareholder, company tu masih boleh berterus lagi sebab account dia tak hold. Freeze account dia tak freeze. Tapi kalau orang yang sole proprietor, dia pemilik tunggal, dia sebenarnya keseluruhan entiti tu adalah pemilik dia, nama dia sepenuhnya. Jadi maknanya dari segi bank account, semua segala-galanya akan stuck kat situ. Jadi itu sebab kita nak sharekan idea ni tadi. Maknanya dia mewujudkan satu dan kita nak benda ni mudah. Maknanya tadi berikan atas nama individu tu. Maknanya contoh tak perlu pun nak letak atas nama company kau, tak payah. Sebab dia adalah entiti dia sendiri kan. Jadi kalau letak atas nama dia pun tak ada masalah. Dan dia boleh hibahkan tadi. Saya kata tadi kan. Hibahkan kepada keluarga dia. Dan kepada selalunya kita akan buat kepada peniaga dia, kepada diri dia sendirilah. Melainkan kalau katakan dia memang ada loan. Contoh macam saya kata tadi kan. Memang katakan dia ada loan dan dia memang nak secure juga. Maknanya certain portion tu dia nak letak absolute assignment kepada bank. Contoh kan. Ada boleh buat macam tu dalam absolute assignment kita. Zurich Takaful ada documentation macam tu. Macam tu lah. Contoh kalau katakanlah dia ambil satu jumlah yang besar, contoh 1 juta, 500,000 nak memang sepenuhnya kepada waris. So dia terus letak atas nama waris dia. Jadi maknanya waris tadi bila dapat duit tu, dia terus boleh buat bisnes tadi. Tapi kita kena faham, dia tak boleh guna nama yang sama lagi. Maknanya yang saya katakan tadi, bila dia meninggal, dia adalah pemilik sepenuhnya kepada syarikat. Contoh katakan kita ambil satu nama syarikat lah, ABC Enterprise. Contoh dekat SSM pun nama dia, segala-gala nama dia. So kalau katakanlah berlaku tadi kematian, memang company tu tutup. Betul? Tapi bisnes tu masih ada. So apa yang waris dia akan buat, katakanlah waktu tu wife dia ataupun anak dia, dia akan tukar buat BCD pula. Tapi bisnes yang sama. Dari segi SSM tu memang kena buat wujud akaun lain. Dia tak boleh buat lagi dah akaun yang dia dah wujud ABC tadi. Tapi sekurang-kurangnya dia ada 500,000 tadi yang mana dia boleh roll the business balik. Maknanya dia tak ada stuck lah kat situ. Pekerja-pekerja tetap boleh dibayar gaji. Contoh macam tu. Contoh macam tu lah. Okey, faham. Tapi nanti nak lagi satu. Bagaimana pula kalau tadi Puan Farah, Cik Farah share untuk E20 kan? Kalau misal kata lah pemilik tu berpenyakit, so kita boleh bagi dia yang mana satu, Mumtaz ke ataupun Sure Cover? Mumtaz lah. Dia antara dua je sebenarnya Kak. Kita cakap dengan dia sekarang ni yang dia perlukan tunai ni selama 20 tahun ni, katakanlah contoh dia berpenyakit kan. Program E20 ni adalah untuk pewarisan tadi. Kita kena faham. So dia boleh letak nama anak dia yang sihat. Betul? So kalau katakan dia nak letak nama dia juga, kita terpaksa kasih Mumtaz lah. Kat sini maknanya program tu, produk tu adalah tertakluk kepada setiap syarikat ataupun bisnes yang kita dah fact find tadi. Kalau orang tu memang sihat, tak ada masalah kita nak kasih ni. Jadi idea sebenarnya kita wujudkan satu program, maknanya kita orang kata lontarkan satu batu kena dua burung lah, ibarat macam tu. Di samping kita maknanya securekan protection dia tadi yang 2 juta tu, kita berikan idea kepada dia. Macam mana dia nak wujudkan satu dana yang mana dia boleh kembangkan lagi syarikat dia. So dengan dua idea ni, kalau tak kena diambil dua-dua pun sekurang-kurangnya diambil satu. Tapi selalunya idea yang dana ni memang dia orang lebih tertarik sebenarnya lah. Tapi saya selalu cakap dengan dia, sebelum wujudkan dana ni memang kena secure dulu. Saya kalau boleh saya akan twist balik. Saya kata betul tuan nak yang ini sebab dia nampak tunai kan. Dia rasa seronok dapat duit balik cepat kan. 6,000 dia rasa seronok. Saya cakap okey tak apa, betul tuan boleh buat ni. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ni tuan secure lah 500,000 ke untuk bisnes ni. Sebab kita kena cakap dengan dia, tuan sekarang ni ada 2 matlamat. Satu matlamat secure dulu. Yang ini idea untuk kembangkan. Macam tu lah. Okey, ada lagi soalan untuk Puan Farah?
Sama. Okey, Cik Umar, saya masuk setiap. Okey. Okey, saya setuju dengan idea dan pandangan Puan Farah tadi. Dalam kita membuat solution untuk business owner ni, kita punya matlamat utamanya sebenarnya adalah untuk menyediakan dana kecemasan. So anything happen pada dia, terutamanya PPD, penyakit kritikal ataupun hilang upaya. So bila kat situ kita punya matlamat utama, maknanya kita kena beri keutamaan kepada protection first. Okay, protection first, dan orang kata apa, pilihan yang kedua ataupun solution yang kedua barulah yang kita masukkan ataupun unsur yang memberi return kepada pemegang polisi ni ataupun pemilik owner ni. Okay, tapi keutamaan sebenarnya ialah kita perlu memberi penekanan kepada penyediaan harta ataupun aset tunai bila jika berlakunya sesuatu musibah yang tak diingini kepada pemilik perniagaan. So kat sini pastinya kita kena buat perlindungan yang lebih tinggi lah, bersesuaian dengan dia punya potential income yang dia boleh dapat dalam tempoh 3 tahun, 5 tahun perjalanan perniagaan dia. Okey, itu sikit penambahan daripada apa yang Puan Farah punya sharing tadi. Okey, bos. Thank you, Bos ZB. Ada lagi soalan untuk Puan Farah? Ada lagi soalan ke? Ambil peluang yang bertanya. Saya Linda Rasli. Saya nak tanya kalau E20 macam saya tak berapa mahir dalam E20, maka saya tak boleh buat dalam case business owner ni. Okey, Linda, dia tak ada isu you tahu ataupun tidak. Alright. So sekiranya you ada potential prospek yang you nak pergi, boleh dapat bantuan daripada leader untuk preparekan dia punya quotation. Tak ada masalah. Okay. Yang paling penting ialah idea tu you guna pakai dulu. Bagaimana you nak approach you punya potential prospect. Alright. Produk kita boleh preparekan untuk you. Maksudnya leader akan bantu untuk preparekan you punya quotation. Okay, faham. Terima kasih. Okay, bos. Terima kasih. Satu lagi saya nak tambah pasal yang Linda ni. Linda, apa yang Linda master sekarang, Linda? Saya master TSC dengan term. Okey. So jual je TSC dengan term. Sebab business owner ni pun sama juga, kita boleh pakai produk term. Okey, dan juga produk TSC. Sebab apa tahu? Tak semua business owner yang memang sihat walafiat. Jadi kalau ada business owner yang memang ada masalah, so kita boleh gunakan produk TSC tadi. Okey. Cuma yang Farah bagi tahu tadi, okey, dia menggunakan produk E20. Tapi untuk business owner ni adalah satu sales idea. Produk apa kita nak bagi sebenarnya depend kepada penceritaan kita. Jadi kalau kita memang fokus kepada protection, okay, the bestnya memang kita boleh bagi cover term lah. So gunakan apa kemahiran yang Linda ada, okay. Cuma mungkin kita jumpa orang ni, that's why saya buat training setiap hari. Sebab kita jumpa orang ni, orang macam-macam pekerjaan dan macam-macam cara tau. Jadi kita sebagai consultant, kita kena bijak nak olahkan presentation kita tu menggunakan konsep apa tau. Jadi kalau kita jumpa orang berniaga, so sales idea dia adalah salah satu sales idea dia adalah menggunakan business owner. So produk dia depend je, produk apa pun tak ada isu. Cuma macam bos tadi bagi tahu, okay, apa-apa pun dia pergi kepada protection dahulu first. Alright. Okay. Ada lagi soalan untuk Puan Farah? Tanya tuan-tuan, sayang ni banyak ni. Farah? Saya. Okay, so biasanya dalam approach market business owner ni, tak kira sama ada sole proprietor ke, okay, biasanya you akan prepare dulu quotation ataupun you akan pergi approach dulu, buat fact finding,
kemudian maybe you akan dapatkan satu next appointment. So mana yang biasanya yang Farah guna pakai? Okey, saya ada dua cara sebenarnya bos. Sebab selalunya kalau katakanlah kalau direct approach macam dulu kita boleh pergi direct approach kan. Bila kita dah ni ibarat macam saya dah open case lah. Bila katakanlah saya dah dapat fact find daripada dia, saya akan tanya dengan dia berapa jualan yang dia dapat dulu. Macam soalan ni penting lah saya cakap tadi tu kan. Ada soalan yang saya cakap tadi. Once saya dapat je info ni, saya terus tanya dengan dia. Dekat sini saya terus dah tulis dah dekat sini apa yang saya dapat info. So kalau dia kata okey lah, kos operasi dia perlukan katakanlah 5,000 sebulan. So bila saya dapat, kalau katakan dia tak nak cakap mengenai kos operasi, mungkin dia akan cakap, saya akan tanya dengan dia berapa jualan dia setahun sebulan lah. Kalau dia kata okey, saya dapat lebih kurang dalam 5,000 sebulan ke contoh 10,000 ke sebulan ataupun bukan 10,000, 5,000 ke sehari, 10,000. Saya tengok pada bisnes tu. Kalau katakanlah saya dapat info ni, saya terus cakap dengan dia, okey kak, boleh tak akak berapa maksimum yang akak boleh ketepikan untuk akak wujudkan dana kecemasan ni. Selalunya dia akan terus cakap, okey lah saya boleh spare dalam 2,000 sebulan. Okey, kalau 2,000 baru saya balik, saya akan buatkan quotation untuk dia. Saya takkan macam sebab idea yang saya kasih yang berapa 2,000 apa macam tadi kan 1 juta ke 2 juta itu maknanya satu template yang universal. Contoh saja. Maknanya saya tunjukkan dia 2 juta tu sebenarnya 1,000 lebih je. Contohlah. Jadi nanti bila saya dah balik nanti saya akan buat satu quotation pada dia dan saya akan tunjukkan okey 1 juta, 2 juta dengan 3 juta. So daripada situ nanti baru saya akan set appointment balik lah untuk buat full presentation dengan dia. Dan selalunya tempoh untuk saya buat the next presentation tu selalunya tak lama. Mungkin dalam 1-2 hari je selepas saya dah first approach. Dia tak boleh lama sangat, nanti dia lemau. Betul. Tapi ada juga, tapi memang ada juga yang saya terus jumpa, dia terus cakap je, okey lah akak boleh 800 bulan. So daripada situ saya terus cakap dengan dia, saya terus buat quotation depan dia, pun ada juga. Maknanya saya terus cakap, okey kak, kalau 800 ni akak dapat lebih kurang 700,000 je kak, tak dapat 1 juta ni. So dia kata, kalau 1 juta berapa? Kalau 1 juta dia kata mungkin dalam 900, umur akak ni macam ni. Saya kata, so dia kata, okey kalau macam tu okey lah buat untuk 1 juta. Selalunya saya akan vice versa, sama ada dia yang berapa dia selesa boleh contribute ataupun berapa yang dia nak untuk cover. So saya daripada situ baru saya akan codekan ikut keperluan dia. Macam tu. Okay. Alright. Macam di waktu PKP ni pula macam mana Farah menggunakan pendekatan untuk approach business owner ni? Okey, untuk PKP ni saya sebenarnya tengah list down kan mana-mana company yang terkesan dengan mana-mana company yang tak terkesan. Sebab dulu saya memang banyak buat untuk 3 industri lah, 3 main industri iaitu travel, contractor dengan advertising. Dan malang sekali 3 industri ni sebenarnya sangat terkesan dalam COVID lah. Jadi sekarang ni saya punya strategi adalah buka untuk business online, company yang macam SME yang kecil-kecil ni macam gerai-gerai. Kita kadang-kadang tak sedia maklum tau. Saya pernah approach makcik jual goreng pisang pun dia boleh dapat sale lebih kurang dalam 300-400 satu hari tau. So sebenarnya kita boleh cakap sebenarnya orang-orang macam ni dia ada cash flow yang sangat baik. Maknanya dari segi income untuk menyimpan tadilah. Saya suruh cakap je kak, kalau katakan akak nak secure akak tak boleh berniaga dekat sini. Sebab akak masuk hospital, akak ada orang tak nak continue bisnes akak ni? Tak ada, kata dia. Akak buat sendiri je. Saya cakap macam tu kan. Boleh tak akak paykan simpan RM100 satu hari, saya buatkan satu dana untuk akak. Sekurang-kurangnya kalau akak tak boleh berniaga, sakit ke apa ke, akak ada duit kak untuk teruskan akak punya kehidupan. Dan gerai yang akak buat ni kurang-kurangnya ada orang gantikan untuk akak boleh sewa ataupun akak boleh dapatkan pekerja untuk teruskan bisnes akak. Banyak kak, satu hari 500 akak punya income. Oh boleh buat macam tu Boleh. Mana saya secure akak punya profit. Saya cakap macam tu lah. Berapa yang dia dapat 500 tu saya securekan profit akak. Akak cuma simpan 100 sehari. Sekurang 100 sehari, sebulan dah 3,000. Macam tu lah cara dia, maknanya kita kecilkan nilai tu. Jadi untuk yang macam
Online tadi memang saya akan direct approach je lah pada bisnes-bisnes yang online ni. Memang strategi terus approach je owner. Sebab kita kalau dekat dalam phone kita nampak Facebook memang dia akan letak terus nama business owner tu. Ataupun kita cakap bukannya dia punya sales kan. Contoh kata kalau orang jual baju ke, jual kedai-kedai ataupun jual kek, pastry ke, owner punya phone number memang dah ada dah. So saya akan direct approach je. Saya terus cakap je dengan dia. Saya nak securekan bisnes you sebab online bisnes you satu hari nanti you nak tak ada kedai. So dia akan cakap, oh betul juga So dia akan terpanggil lah untuk nak dengar idea tu. Ada saya akan share je lah benda ni dalam sama ada dalam so far saya belum lagi buat Zoom tapi akan insyaAllah saya ada buat appointment dah. Dia agree lah untuk tengok saya punya slide ni. Macam tu. Okey, apa Farah punya nasihat pada kawan-kawan lain terutamanya rakan-rakan yang baru mendapat pendedahan tentang idea business owner ni? Okey, dia sebenarnya business owner kecil-kecil ni idea dia adalah orang yang boleh buat keputusan kita panggil serta-merta sebab dia adalah pemilik sepenuhnya. Dia tak ada, contoh kalau kata kita nak bisnes yang berhad, bukan tak boleh, tapi dia sebenarnya kadang-kadang ambil masa yang lama untuk kita nak dapatkan, orang kata itu bonus lah orang kata kalau kita dapat kan. Sebab dia memang akan ambil masa yang lama sikit kalau bisnes-bisnes yang besar ni sebab kadang mungkin dia nak buat meeting lah, dia macam-macam. Tapi kalau orang yang direct bisnes macam ni, dia adalah orang kata keputusan tu di tangan dia sendiri kan. Maknanya keputusan tu dia mudah dan cepat buat. Jadi bila orang-orang baru macam ni, bila dapat SME yang kecil-kecil macam ni contoh, dia jadi macam satu skill lah untuk kita approach business owner macam ni. Lagi satu saya nak share juga, kalau kita jumpa staff kadang-kadang susah nak dapat jumpa owner tau. Susah saya cakap. Dia akan ada satu macam sekretari lah. Dia macam block kan. Dia tak nak kasih orang-orang untuk jumpa bos kan. So idea dia saya selalu cakap macam ni dekat pekerja tu. Saya akan cakap macam ni. Saya kata macam ni. Okay, saya Farah daripada contoh KB Empire. Saya Farah daripada KB Empire. Saya nak jumpa dengan pemilik syarikat. Kongsi betul untuk membersihkan tandas secara paling mudah, berkesan, berkilat, cantik, cun melecun. Siapa buka speaker tu? Siapa buka speaker tu? Iklan. Okey, Puan Farah teruskan. Saya ulang balik Okey, kalau kita jumpa pekerja, macam mana kita nak jumpa bos dia? Ayat dia kita kena cakap macam ni. Cakap, Kak, boleh tak saya jumpa dengan owner? Dia akan cakap, awak ni siapa? Saya cakap, oh saya Farah daripada KB Empire. Saya nak jumpa dengan bos ni sebab saya ada benda share, satu benda yang saya nak share dengan bos, satu idea share yang mana dia boleh bermanfaat kepada pekerja-pekerja dalam syarikat akak ni. Macam syarikat yang akak kerja sekarang. So dia akan cakap macam faedah. Yelah, dia akan benefitkan kepada pekerja-pekerja. Saya akan cakap macam tu. So dia akan rasa, okey lah kalau macam tu nanti saya kasih nama bos. Masa tu bos saya akan setkan appointment. Akak boleh tak saya jumpa akak dalam 10-15 minit. Saya nak share idea akak mengenai Business Opportunity Program. Akak pernah dengar tak pasal Business Opportunity Program? Tak ada lah. Saya set jumpa dengan akak. Jadi kalau macam saya jumpa pharmacist ke, kedai-kedai kek ke, saya akan terus approach macam tu je pada staff dia. Nanti dia akan kasih lah nombor telefon owner tu. Macam tu. Kalau dapat jumpa owner tu lagi baik. Dan kita akan buat macam saya kata, slide ni dia tak boleh terlampau panjang dan dia tak boleh terlampau sebab kadang dia orang tak ada masa sangat kan. Jadi saya bercakap dengan dia je, akak saya perlukan masa 10-15 minit je dalam masa akak. Akak yang saya nak share dengan akak ni, kalau katakanlah dia tak sesuai dengan akak tapi mungkin dia sesuai dengan kawan-kawan akak yang sama-sama dalam industri akak. So mungkin akak boleh share idea ni dengan mereka. So dia akan rasa macam kita datang bukan nak menjual. Saya cuma nak share dengan akak idea je. So, benda ni baru kak, benda ni hanya untuk putra sahaja yang ada. Dan cakap kami memang tengah mencari sebenarnya pengusaha putra yang berkaliber macam akak. So kita up lagi sikit.
Contoh macam bisnes-bisnes frozen kan, Bumi Putra. So dia sebenarnya dia memerlukan benda-benda macam ni lah. Itu sebenarnya cara-cara macam kita nak dapatkan lah. Dia boleh je kalau kita nak dapatkan appointment dulu baru kita datang. Ataupun terus terjah. Jadi idea ni sebenarnya terus terjah pun boleh, nak buat appointment pun boleh. Macam itulah. Okay. So saya harap nanti semua orang baru-baru boleh ni lah kan, share business ni, approach je dulu, tengok macam mana feedback. Plan ni Cik Farah. Okay. Plan ni kalau kita approach pada business owner yang yang gerai-gerai kecil-kecil tepi jalan tu boleh ke? Boleh. Kedai Tom Yum banyak saya approach kak. Oh ya? Boleh. Kedai Tom Yum kebanyakannya dia orang bukan senyap berhad. Dia orang memang sole proprietor. Dia orang banyak family business tau. Maknanya yang jaga kedai pun sebenarnya anak beranak dia orang je. Mungkin sepupu macam tu. Boleh share juga ya idea ni? Boleh. Assalamualaikum kak. Ya, salam. Nak tanya. Okay. Tak tahulah dah terangkan ke tadi, nak tanya. Dia kalau untuk cukai pula macam mana dia boleh tolak kak kalau dulu? Okay. So proprietor ni macam saya kata dia adalah satu entiti yang sepenuhnya pemilik. So dia duit caruman yang dia dapat tadi, dia akan masuk dalam tax exempted untuk personal lah, untuk personal tax dia. Berapa yang kelayakan dia dapat. Kalau 8,000 tu 8,000 maksimum lah kepada SDN punya kota kan. Dan untuk pampasan, dia tak ada kenakan tax sebab dia adalah ibarat macam kita buat personal juga. Dia sama je. Sebab dia bukannya keyman. Dia adalah pemilik. Dia direct je. Dia macam sama kita buat personal. Oh, personal lah. Okey, faham. Kita buat macam personal. Kalau kita nak kembangkan lagi, sebab sebenarnya daripada business owner ni juga, kita boleh buka nanti idea untuk dia buat kepada pekerja-pekerja dia. Contoh plan PA ke personal accident ke kepada staff dia 10 orang. So kita cakap dengan dia, sekarang ni Encik ada 10 orang staff. Tapi selalunya pergi kepada staff ni, masa kita approach dengan dia tadi itulah, tengok kalau katakanlah memang dia dah ada ataupun dia memang nak mencari untuk staff, contoh kan, dia janji benda ni sebenarnya kita nak close je, tak kisah cara approach macam mana pun, betul tak? Tapi bila kalau katakan dia kata okey lah saya bayar tax banyak sangat lah, saya tak tahulah macam mana nak buat, contoh dia kata macam tu kan, saya akan cakap okey kalau macam tu cik ambil lah satu benefit untuk pekerja, sekurang-kurangnya faedah untuk pekerja ni nanti buatlah grup PA ke kan, plan personal accident patina kita boleh jual. So bila dengan adanya patina ni tadi, contoh plan kepada pekerja, 100% dia boleh masuk dalam expenses syarikat tadi untuk tolak tax pun boleh. So dia akan lagi macam boleh boleh, sebab medical dengan program untuk plan kemalangan diri memang 100% boleh tolak tax. Okay, ada lagi soalan? Assalamualaikum kak. Salam. Kak nak tanya kak, akak bagi benefit, katalah akak buat term untuk SME owner kan. Okey, akak katalah akak pakai term 80 lah. Akak ada bagi benefit lain tak? Kata macam CI ke atau bagi saya akan buat CI dengan basic. Saya akan buat CI basic dengan waiver je. Saya tak masuk rider macam-macam. CI dengan? Kita akan cakap CI basic dengan waiver je? Dengan waiver je. Tiga benda ni je lah. Sebab saya akan cakap dengan dia. Saya akan cakap dengan dia. Benda ni adalah untuk bisnes dia. Kalau dia kata, habis kalau kemalangan, kalau hospital macam-macam lah kan. Kalau dia tanya, itu kita kena buat lain. Maknanya kita akan kasih dia patina ke, contoh kita add on lah.
Jangan kacau okey, lagi untuk bisnes dia. Saya takkan pack masuk semua dalam satu polisi, tak. Baru kata kenapa saya ambil program semua ada semua dalam tu. Itu personal. Cakap dengan dia macam tu. Selalunya kalau masuk segala-gala benda tu, cover dia memang tak tinggi. Dia takkan boleh capai sampai 1 juta. Kalau nak masuk macam-macam kan. Jadi memang 2 rider tu je lah Kak masuk kalau main term betul? Betul. Okey Kak, terima Sebab kasih sekarang ni Pro E sangat start baik pagi dah nanti. sekarang. Okey, ada lagi soalan? Cik Junaidi tak nak tanya soalan ke Cik John? Farah, nak tanya? Ya saya. Nak tahulah objection yang Farah hadapi masa berjumpa dengan pemilik tunggal ni atau peniaga-peniaga kecil ni. Apa mostly yang diorang reject lah ataupun bagi bantahan? Ada tak? Bantahan kebanyakan yang saya dapat, bukan kata kebanyakan lah, I mean saya ada dapat masalahnya dah close tapi decline sebab sakit. Itu memang banyak. So far tahun lepas pun saya ada 6 case decline. Sebab kadang-kadang orang yang berduit ni memang dia dah ada penyakit kan. Jadi itu memang satu, orang kata, saya tak kata benda tu masalah lah. Maknanya ini adalah yelah, dia pun dah sakit, dia buat macam mana kan. Tapi bila kita tunjukkan TSC pula apa semua tu, dia rasa macam tak berminat pula. Sebab dia nampak dari segi jumlah cover tu lah kan. Macam saya kata, kita dah buka idea 1 juta apa semua kan. Tiba-tiba kita kasih dia TSC, kalau 10 unit pun berapa-apa je kan. Jadi benda ni jadi macam satu kengkangan kepada kita jugalah. Tapi selalunya lain daripada yang dah berpenyakit, saya punya macam saya kata tadi, company-company yang ada proxy, itu pun salah satu juga kengkangan saya. Contoh proxy, maknanya dia menjalankan bisnes tu, tapi pemilik sebenarnya syarikat tu bukan atas nama dia. Maknanya dia bukan decision maker tau. Nak jumpa orang yang funder ni tadi sangat susah. Sebab dia hanya funder saja, tapi dia bukannya run the business. Maknanya saya susah nak jumpa orang yang maknanya tadi yang funder ni tadi. Tapi so far yang lain dari segi, selalunya dari segi payment lah. Maknanya contoh macam travel agent kan, saya banyak dapat business owner tu, dia adalah banyak, maknanya bawah bukan satu entiti yang dia macam ni. Contoh ada satu syarikat holding dan dia ada travel agency dalam anak syarikat dia. Contoh macam tu. So bila macam ni kita akan ada masalah sebab walaupun kita dapat approach dia apa semua close, tapi dari segi macam decision untuk buat keputusan tu, dia orang terpaksa pergi kepada board meeting. Walaupun dia orang tu adalah SME. Faham tak maksud saya? Jadi tu saya kata tadi tu, kebanyakannya yang kalau macam Sdn Bhd ni kita akan ada masalah dari segi nak close on the spot lah. Ataupun 1-2 kali tu ada masalah sikit. Sebab dia orang mesti ada macam board meeting lah, dia orang nak dengan shareholder apa semua tu. Jadi benda macam tu ada konflik sikit lah. Lain rasanya dari segi duit lah. Okay, untuk application buat atas nama company ataupun personal? Boleh dua-dua. Nak buat atas nama personal pun boleh, nak atas nama company pun boleh. Tapi saya advise letak atas nama masing-masing. Maknanya nama entiti itulah. Sebab saya kata sebab mudah dia nak buat hibah tadi. Sebab saya kata tadi kan, dia adalah SME yang kadang-kadang tu family business je. So dia akan ada masalah jikalau berlaku kematian, akaun dia akan freeze. So bila akaun dia freeze, company terpaksa carry on operation macam mana kan. Jadi kos untuk mendapatkan duit tu daripada waris lebih mudah. Maknanya waris terus boleh continue the business. Macam itulah contoh dia. Okay, ada soalan lagi? Cik Omar. Ya, saya Rashid.
Kita minta dengan pengurusi ni izin kan. Okey, Farah, apa tahniah akan strategi Cik Farah ni diceburi oleh ejen-ejen yang lain. So that's why you boleh strike dalam you punya strategi ni. Okey, soalan saya, bilakah waktu yang paling sesuai untuk you pergi approach? Yang kedua, apakah mode of payment? Sama ada you buat yearly, ialah biasalah businessman kan. Kemudian average case size. Dan yang ketiga, ada tak pengalaman you dapat close kerja-kerja dia sekali? Okay. Yang pertama, waktu yang sesuai. Sebenarnya dia tak ada waktu yang sesuai. Cuma kita kena pandai tahu waktu bila mereka senang untuk bercakap. Contoh, kalau orang yang berniaga pasar malam, orang berniaga pasar malam, kita sesuai jumpa dia sama ada tengah malam dia dah habis ataupun sebelum dia setting tu. Itu adalah waktu yang paling sesuai. Kalau kedai kek, maknanya selepas peak hours lah, dalam petang, pukul 2 macam tu. Kedai-kedai makan memang kena petang. Pagi dia orang busy. Kalau macam kedai-kedai kebanyakannya petang lah. Contoh kalau macam kedai car wash, dia sangat fleksibel sebab selalunya owner dia memang ada je dalam bilik. Macam tu lah. Untuk dari segi sum covered, memang saya akan buka minimum pun $500,000. 500,000 tu minimum. Dari segi mode payment, memang saya akan terus pergi yearly. Tapi kalau katakanlah dia orang rasa boleh tak bayar half yearly ke, saya akan buka sama ada yearly ataupun half yearly lah. Memang takkan monthly. Sebab memang akan cakap dengan dia, memang benda ni, program ni untuk yearly ataupun half yearly. Tak ada orang selalunya memang cakap je setahun sekali. Kalau dia kata, kenapa pula tak boleh bulan-bulan ke? Cakap dengan dia, kalau bulan-bulan encik kena bayar selama 20 tahun kan, 2 bulan-bulan 20, kalau kali dengan 12 sebanyak 240 kali. Tapi kalau katakan setahun, encik bayar 20 kali je dengan saya. So dia kata, 20 kali je encik bayar 20 kali je dengan saya. Jadi dia akan nampak benda tu lebih simple lah kan, idea untuk bayar setahun. Okey, dan ni soalan lagi apa Pekerja memang selalunya saya akan dapat close the next. Dia bukannya saya buka masa you hantar polisi dulu. Ya, selalunya dia akan jadi next. Memanglah kadang-kadang dia akan cakap, untuk pekerja saya ada tak? Ada kak, tapi saya settle lah kak punya dulu. Selalunya saya akan cakap, untuk pekerja betul lah kak fikirkan untuk pekerja kak, tapi saya nak secure bisnes lah kak dulu. Selalunya dia akan macam tu lah. Dan pekerja selalunya saya akan selalu akan kasih patina je. Okay. Tapi ada juga saya sharing daripada Puan Latifah, dia kasih pekerja-pekerja ni semua program yang ada benefit. Contoh macam dulu MTL kita boleh buat kan. So boleh juga kalau kita nak kasih macam tu. So maknanya idea dia adalah untuk mendapatkan loyalty daripada pekerja-pekerja lah. Maknanya dari segi besok pekerja-pekerja ni dia dah kerja dengan cik, katakanlah contoh dah 20 tahun. So sekurang-kurangnya bila dia orang nak bersara nanti, adalah imbuhan daripada syarikat yang datangnya daripada program yang dia orang ambil dengan kita. Macam itulah. So sebenarnya nak kasih term pun boleh pada pekerja-pekerja ni. Tengok kepada berapa kemampuan syarikat tadi. Tapi kita kena faham kalau kasih term, mana kita kena beritahu dengan dia awal-awal. Dalam program ni dia ada bayaran balik. Maknanya sumbangan matang. Kita kena cakap dengan dia, dia akan letak bawah expenses untuk bahagian audit. Takut nanti akan sangkut pula. Macam itulah. Okay. Ada lagi soalan untuk Puan Farah? Assalamualaikum. Kak, nak tanya. Okey, saya Izzat. Saya nak tanya, kalau macam kita ada bagi pada company kan, contoh macam sum cover dia semua tu, kalau kita letak under nama company, kira company yang berhak bagi pada staff ke? Contoh sum cover 100,000. So company akan dapat 100,000. So dia akan berhak bagi berapa je lah kan pada staff dia, betul? Betul. Itu memang subjektif kepada syarikat sebab syarikat yang bayar premium. Melainkan kalau syarikat potong balik gaji pekerja tu. Contohlah, dia nak buat 50-50 ke kan. Kadang-kadang ada juga syarikat macam tu. Saya jumpa.
Dia kata tak apalah saya buat 50-50 kan dengan staff saya. Maknanya kalau dari situ dia orang dah ada mutual agreement, kalau katakanlah berlaku tadi kematian kepada pekerja, automatik akan dibayar kepada waris sepenuhnya. Pun ada juga. Jadi benda ni sebenarnya kepada syarikat untuk decide. Syarikat kita cakap dengan you kehilangan pekerja, you nak dapat gantian pekerja lain, you nak train lagi pekerja you pun kena ada cost. So sekurang-kurangnya kalau you kasih 50%, lagi 50% you boleh dapat gantian pekerja macam-macam dia. So dia fahamlah konsep untuk mendapatkan gantian dana tadi, apa pekerja tadi. Macam tu. Okey, terima kasih. Baik, ada lagi soalan untuk Puan Farah? Hello, Assalamualaikum Ya Sarah. Salam. Saya Muhammad Ijran. Okey, saya nak tanya, kalau biasa untuk company ni, kalau biasa dia akan potong, kalau ada potongan melalui pekerja lah. Biasa berapa persen? Potongan melalui pekerja itu terpulang pada syarikat tu. Macam saya kata tadi, kalau katakan kadang-kadang ada syarikat dia ambil 50-50, maknanya dia akan potong balik gaji pekerja tu. Tapi ada juga yang langsung tak ada buat pemotongan. So terpulang kepada syarikat nak buat pemotongan tu macam mana. Sebab saya ada juga approach satu company, sebab rakyat dia punya pekerja dia agak besar. Maknanya pekerja dia ada lebih kurang dalam 50 orang macam tu. So dia memang nak ambil program Patina je. Tapi bila volume terbesar, dia kata okey lah, tak apalah, saya buat potongan setahun. Maknanya bayaran setahun kepada Zurich. Tetapi potongan daripada gaji pekerja tu dia ambil bulan-bulan. Ada juga dia buat macam tu. Jadi maknanya kalau katakan berlaku pampasan, 50,000 tu terus dibayar kepada waris waris pekerja tadilah. Sebab bayar tadi tu anda datang daripada duit pekerja tadi. Macam tu. Okey. Okay, terima kasih Era. Sama. Ada lagi soalan? Assalamualaikum. Salam. Hai, saya Muhaimi. Saya ada satu soalan dan mungkin soalan ini dah ditanya tapi saya tak dengar apa-apa kan. Soalan saya, company berhak dapat potongan cukai kan untuk staffnya takaful kan? So, berapa banyak yang dia dapat potongan tu? Adakah 100% ataupun sebahagian saja? Terima kasih. Jawapan dia 100% sebab dia akan pergi kepada expenses syarikat. Tapi macam kalau katakan saya kata tadi lah. Kak, kejap Kak, bising lah mic Syairin ni, siapa ni? Minta dia mute dah. Siapa? Aduh, mic siapa Mic siapa tu, Cik Azim? Okey. Terima kasih Cik Azim. Okey. Dia macam ini sebenarnya. Kita kena tanya dengan klien. Kadang-kadang klien pun dia akan rasalah, dia kata saya bayar tapi kenapa saya punya premium ni tak boleh tolak tax. Contoh untuk diri dia, cakap dengan dia. Kita cakap dengan dia, encik, saya kasih encik pilihan. Kalau encik bayar contohlah katakanlah 12,000, contoh 1,000 sebulan, kita ambil anggaran lah, maknanya 1,000 sebulan, setahun 12,000 kan, untuk cover 1 juta. Saya akan tanya dia balik, kalau encik kena tax, encik nak tax yang mana? 12,000 ke encik nak tax yang 1 juta nanti? Dia kata, baik saya bayar yang 12,000 je. Jadi jawapan saya sekurang-kurangnya, encik dapat 1 juta nanti tak kena tax. Saya cakap macam tu je dengan dia. So untuk dia bayar 12,000 untuk dari segi dia punya personal, dia tak ada masalah. Sebab kita cakap dengan dia dah awal-awal. Untuk bahagian rebate tu pun dia dapat untuk personal. Kan saya kata tadi tu, dia akan pergi kepada personal dia. Sebab dia adalah entity. Declaration dia. Contoh, orang yang bekerja sendiri tadi ni, dia akan ibarat yang dia ambil business income dia sole atas nama dia. Contoh kalau katakanlah declaration dekat SSM pun dia bawah BE. Dia bukannya bawah yang macam Senam Berhad. Senam Berhad selalunya director dia tak ambil banyak. Dia ambil sikit je gaji dia. Lain tu dia pergi ke expenses. Tu lain sikit. Tu sebab beza orang yang ada company Senam Berhad ni dia banyak boleh tolak tax. Tapi orang yang ada sole proprietor ni dia tak banyak boleh buat tax.
dia hanya boleh pergi dekat, maknanya dalam profit loss dia tu dia hanya boleh letak bagian expenses yang dia keluar. Tetapi, okay, cakap dengan dia, kalau Encik making loss, contoh Encik memang making loss. So walaupun katakanlah contoh, kita buat satu senario, katakanlah dia loss 200,000, dia bayar premium 20,000, contoh kan. So nanti bila time tax dia akan campur balik, tapi bila dia tolak balik, dia loss katakanlah dari 200,000 tolak dengan 20,000, dia ada loss 180,000, dia tetap tak kena tax. Faham tak? Faham. Jadi kita cakap dengan dia, Encik bayar tax ni pun je kalau Encik make profit. Kalau Encik making loss pun Encik tak kena tax pun. Itu satu idea lah. Maknanya kita kena nampak kat dia. Sebab kita sekarang ni nak wujudkan 1 juta tadi tu, make sure 1 juta tu nanti tak kena tax. Encik dapat duit pampasan daripada insurance company yang mana takaful tadi tu memang duit tu slowly milik Encik. Even dividen yang dapat pun tak kena tax. Contoh sebab kalau katakan plan term kita kan ada certain cash value kan. So amount tu semua sold masuk dalam account Encik nanti, waris Encik nanti memang tak kena tax lagi dah. Memang exempted. So dia happy kat situ lah. Okay. Alhamdulillah, satu pelajar yang baru hari ni. Ada lagi soalan untuk Puan Farah? Cik Junaidi tak nak tanya ke Cik Junaidi? Ada lagi soalan untuk Puan Farah? Assalamualaikum. Farah. Kak Anim ni. Macam kenal ya. Okey. Kenal suara. Kenal suara. Okey. Baik. Apa ni sebenarnya akan nak tanya. Okey, contohlah kalau kita ada masuk satu company tu kan. Company tu banyak foreigner lah kan. Okey. Jadi apa sebenarnya produk yang paling bagus lah kalau kita nak bagi pada foreigner, sebab Patina dah tak boleh hanya term saja kan. Betul. Saya Jadi banyak juga. Saya memang banyak juga klien SME yang foreigner, especially Bangladeshi. Orang Bangladeshi ni yang profesional, jangan tak tahu dia orang memang banyak cash flow yang bagi. Maknanya contoh macam saya, area-area Kenanga tu memang banyak klien saya yang buat kedai t-shirt tu. So dia orang sebenarnya memang ada cash flow yang baik. Jadi untuk orang-orang macam ni, saya memang akan buka term basic je Kak. Memang kasih dia orang term basic sahaja. Even waiver pun tak boleh kasih. Yelah, okey, term basic tu base pada berapa sebenarnya sum kawit yang paling minimum tu? Okey, saya pun cakap tadi tu. Selalunya orang-orang yang ada foreigner ni, dia ada 2 masalah tu Kak. Pertama, nama dia SSM tu milik orang Bumiputera ataupun milik orang Malaysia. Ada iklan. Okay, minta kerjasama tolong mute speaker anda. Okay, terima kasih. Saya dah mute dah. Okay, dia macam ni. Ada satu senario, dia memang letak nama proxy. Contoh dia letak atas nama Aminah lah contoh Aminah. Okay. Tapi yang run the business adalah orang-orang foreigner ni. Okay, sekarang ni cerita dia macam mana kita nak securekan dua-dua ni. Kita tahu walaupun selalunya orang yang macam ni dia bukannya maknanya dia orang ni yang menjalankan bisnes ni adalah orang-orang foreigner ni. Yang kakak tadi tu yang nama Aminah tu dia sleeping partner je ataupun kita panggil nama dia je dalam SSM tu. So kita kena cakap dengan foreigner ni. You kena buat something kepada nama kakak ni. Which is kalau katakan anything happen kepada dia, account you akan sangkut. Bank you pun akan freeze. Betul tak? Sebab nama semua atas nama kakak tu. Kan? So waris dia pun nanti boleh tuntut. So kita takutkan diri di situ. So kita cakap dengan dia, okay, you buat satu perjanjian lah. Maknanya perjanjian tu antara dia dengan kakak tu dalam legal lawyer. Itu lain cerita. Tetapi kita wujudkan dulu satu dana. Maknanya kalau katakan berlaku kematian pada kakak ni tadi as nama dalam SSM ni tadi, dia ada satu jumlah wang. Kan? Untuk dia set up balik atas nama orang lain pula. Faham tak maksud saya? Faham. Sebab kan saya kata tadi tu, sebab dia adalah enterprise.
enterprise kalau mati tamat. Dia tak ada pergi ke waris ke, tak ada. Dia tamat, dia macam tu je. So account orang ni nanti sebab yang buat bisnes ni adalah foreigner ni. So kita cakap dengan dia, okay, you perlukan like kata kalau 100,000 ke 200,000 ke, tak kisah any amount yang kita boleh secure untuk dia buat balik SSM, buat balik semua bisnes tu. Tapi bisnes sama je, jalan je. Okay, untuk yang foreigner ni tadi, contoh katakanlah dia ada 2-3 orang pekerja yang memang run the business. Macam kata tadi lah, macam Cik Rezmi ada share tadi mengenai key man kan. Maksudnya orang-orang ni adalah key man, dia yang menguruskan perniagaan ni. So, kita securekan dia punya sum covered tadi Kak Anim. Saya selalu akan cakap macam ni je. Berapa you dapat sebulan? How much you take income from this business? Kalau dia kata okey lah, saya ambil dia kata dalam 5,000, 6,000. Okey, kasih saya fix. Berapa? 5,000, 6,000. Dia kata okey 6,000. Okey, setiap orang ambil 6,000? Okey 6,000. Saya terus kali. Okey, kalau 6,000, you kali dengan 12, you sudah ambil 72,000 setahun. So 72,000 setahun ni you kalilah 8% ke 7% ke. So 72,000 tadi kan, 72,000 bagi dengan 8%, you akan dapat 900,000. So maknanya kita dah tahu dah kita nak kena secure dia berapa. Nampak tak tadi Kak Nim? Daripada situlah kita tahu berapa kita nak letak sum covered kepada orang ni tadi. Kita securekan dia punya gaji tadi. Macam itulah saya buat. Macam kata underwriting dia so far tak ada problem ke Farah? Kalau kata kita letak 900,000 dia punya tu. Ada masalah. Tak ada masalah lah. Itulah dia kena ada, especially selalunya orang macam ni, dia ada Malaysia, dia ada Malaysia as second home ataupun dia orang pakai dependent visa, semua tak ada masalah. Sebab saya kata tadi tu, business entity yang ada dekat Malaysia ni, yang kebanyakannya yang dia orang dah lama duduk kat Malaysia. So mungkin dia orang dah ada Malaysia as second home. Kalau ada Malaysia as second home, dia orang punya requirement insurance tau. Memang wajib kena ada dua benda. Personal insurance dengan medical insurance. Itu memang wajib untuk dia orang dapatkan Malaysia as second home punya title. Dan untuk dapatkan Malaysia second home tu, dia orang kena bayar kepada, ini internally lah ya. Dia orang kena bayar, ini sebab saya dapat info ni daripada dia orang sendiri. Dia orang kena bayar 500,000 kepada kerajaan untuk dapatkan kelayakan Malaysia as a second home. Macam tu. Okey Farah, terima kasih orang-orang jelas. Yang macam ni, orang-orang macam ni sebenarnya dia orang memang banyak duit, nampak je. Sebab dia orang memang profesional, dia orang macam profession dia orang. Walaupun kita nampak biasa-biasa je kan, tapi ada yang ada tu engineer yang ada kat Malaysia. Okay, alhamdulillah satu ilmu baru pagi ni. Saya pun belajar kat ni. Cuma pesan kat Kak Anim kalau pergi tu pakai topeng muka tu Cik Kak Anim hati-hati sikit COVID-19 ni. Okay, kita teruskan. Siapa lagi ada? Siapa lagi ada soalan? Okay, ada lagi soalan? So macam mana Bos Iwan? Kita nak tutup majlis ke? Okay, so dah pukul 12, saya rasa boleh kita tutup majlis lah. Okay, kita terima last soalan, lepas tu kita tutup majlis. Okay, last soalan. Assalamualaikum. Salam. Minta maaf sekali lagi, saya mungkin. Assalamualaikum. Saya Muhammad Igran, nak tanya satu lagi soalan. Boleh? Okay. Silakan. Okay, soalan saya macam ni. Biasa diorang yang buat sambung permit yang masa warga asing Banla itu kan. Biasa diorang ni dia akan offer kepada Banla, kepada warga asing ni ada satu macam medical lah untuk permit tu. Sekalinya permit, sambung permit ni ada, diorang biasa ada satu medical. So saya nak tahu biasa medical tu apa yang diorang support? Maknanya diorang cover. Biasa permit yang warga asing punya. Untuk saya jawab untuk orang warga asing, dia ada pelbagai kategori. Maknanya dia orang ni bawah non-professional tau. Kalau yang bawah non-professional ni, dia orang memang kalau nak mohon insurans dengan kita,
Dia ada speed par ataupun dia panggil FWS. Ini memang bawah kerajaan. Ini syarat untuk diorang renew diorang punya visa. Tu selalunya murah je. Diorang bayar lebih kurang dalam 450, 500 macam tu saja tahun. Termasuk dengan benefit dan diorang kena pergi ke hospital kerajaan saja. Cover pun tak besar. 10,000 macam tu. Lepas tu kalau berlaku kematian, penghantaran pulang ke negara asal. Itu pun tengok per negara. Kalau Indon dalam 5,000 macam tu. Dan kalau katakanlah berlaku kematian, dia akan kasih pada waris lah. Benda ni adalah bawah kerajaan Malaysia. Tapi kalau katakan kita nak close orang-orang macam ni, kita tak boleh jual 1 juta ke apa semua tu tau. Because diorang tak layak. Tu saya kena cakap awal-awal. Kalau katakan diorang nak ambil personal insurance, boleh ambil basic tapi tengok kepada kelayakan macam tadi tu lah. Gaji berapa kali balik daripada formula tadi. Ataupun kalau nak mudah, berapa gaji dia dapat setahun kali 10 tahun. Contohlah, itu anggaran yang paling mudah yang selalu kita buat untuk tahu berapa sum cover kelayakan dia. Tetapi macam yang saya share tadi tu, dia adalah orang-orang yang memang profesional. Contoh orang-orang ni dia memang dah ada qualification dia. Dalam visa dia tulis profession dia apa. Katakanlah dia tu as a business owner, dia akan keluar tau dalam visa as a business owner. Ataupun dia tulis kat situ engineer. So dia ada job description dia. Bunyi apa pula dia? Apa pula? Okay. Ada gangguan lagi, minta maaf bagi kerjasama. Mute kan Umar. Saya tak boleh mute kan Kak. Bos Iwan Kereta siapa reverse tu? Kereta reverse ni. Tolong mute. Itu bos Iwan punya bunyi tu mic tu. Bos punya bunyi. Tak apa, nanti saya hantar memo kepada Bos Iwan. Azim, jangan risau Azim. Okey, Puan Farah, teruskan. Sorry. Saya tak rasa saya keluar sekejap ni. Sorry. Assalamualaikum Farah. Okay. Farah? Saya. Assalamualaikum. Salam. Kenal ni siapa? Farah? Ya Kak, tentang tadi tu ya kenal. Tentang foreign workers tadi tu cakap, okey, itu di bawah Foreign Workers Compensation Scheme. Tentang FWCS ni dia boleh itu untuk general saja kan? General insurance kita boleh guna sebenarnya kalau FWCS from the past of experience kan. Yang betul. Betul. Itu memang bawah general Kak. General. Itu memang general. Tak betul. Boleh apply dekat live. Betul tak? Tak boleh. Tapi orang macam ni, macam saya kata tadi lah. Kalau katakanlah dia nak ambil additional, boleh lah. Tapi mana tak boleh lah jual dengan dia business plan macam ni. Yalah. FWCS lah. Sebab kita kena tengok visa dia tu masuk Malaysia sebagai apa. Okay. Thank you. Okay, last soalan sebelum kita tutup majlis. Tadi ada seorang yang double terputus tadi. Siapa tadi tu? Kesian dia. Siapa tadi tu? Last soalan sebelum kita tutup majlis. Puan Farah nak masak ni, anak-anak dia nak makan tengah hari ni. Tak apa. Okay, kalau tak ada Omar kita tutup lah. Tutup bos kita tutup lah. Alhamdulillah, terima kasih kepada speaker kita CMA Puan Farah. So banyak ilmu yang Puan Farah share kepada kita hari ini. So pesanan kepada diri saya dan anda semua, kita terus gunakan ilmu yang kita dapat. So yang terbaru esok ada bos Okay, esok besok kita ada training. Okay, so ini training kita besok. Okay, sempena promosi CMA. So kita akan minta 4 orang yang telah dipromotkan menjadi CMA ni sharing dekat kita semua. Okay, maksudnya program untuk esok ni kalau saya tak silap kita nak invite kawan-kawan baru kita untuk dengar promotion CMA ni pun bagus juga bos. Betul boleh kat abang kan? Boleh. Saya open je. Untuk besok kita open je.
Okay, so sama-sama kita usahakan untuk esok dan tanpa membuang masa lagi, kita tutup majlis kita dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, terima kasih kepada puan speaker kita sekali lagi dan sama-sama kita berjumpa untuk majlis ilmu esok pukul 10.30 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KEB Empire. Terima kasih Farah. Okey, terima kasih semua. Okay, sama-sama. Terima kasih semua.